siapa? Beri warning pada menteri itu, Menteri. Kalau begitu, bolehkah kita bawa usul terhadap Yang Berhormat Menteri kerana mengambil kuasa speaker? Yang Berhormat, sila teruskan. Masa berjalan, Yang Berhormat. 2 minit sudah berjalan, tinggal 13 menit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, usul yang dibawa oleh Padang Rengas mewakili kerajaan jelas memperlihatkan bahawa UMNO cuba menutup mulut Permatang Pauh daripada terus mendedahkan tindakan-tindakan UMNO yang mengkhianati amanah rakyat. Usul ini juga sebenarnya, Tan Sri Speaker, mengundang reaksi dan persepsi daripada rakyat bahawa UMNO bermati-matian untuk mempertahankan APCO dan Zionis Israel dan sanggup mengorbankan seorang negarawan dan pemimpin Islam lain daripada usul ini juga boleh dibaca sebagai usaha UMNO untuk menutup ruang demokrasi ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Usul ini banyak kecacatannya, Tan Sri. Usul ini cuba mempengaruhi Dewan bahawa Permatang Pauh sudah bersalah dan perlu dihukum sebelum Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan memulakan prosidingnya. Walaupun Tan Sri Speaker telah menyebut tadi dengan jelas tentang peranan Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan, namun keterangan Tan Sri Speaker tidak secocok dengan usul yang dibentangkan oleh kerajaan. Usul yang telah dinyatakan tadi, para yang kedua, Yang Berhormat Ahli Permatang Pauh telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan. Bagaimana Dewan ini sudah menghukum Permatang Pauh dengan mengatakan kenyataan itu mengelirukan sebelum Jawatan Kuasa meneliti dokumen-dokumen dan fakta-fakta yang telah dijelaskan oleh Tan Sri Speaker sebentar tadi. Sepatutnya usul ini berbunyi, Yang Berhormat Ahli Permatang Pauh telah mengeluarkan kenyataan yang boleh dianggap mengelirukan. Sebab itu, Tan Sri Speaker, saya bersetuju dengan tumpat bahawa usul yang dibawa oleh kerajaan hari ini telah melanggari Peraturan 80/1 dan telah menghina Dewan Yang Mulia ini yang telah membentuk Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Usul yang dibawa oleh kerajaan yang saya nyatakan tadi adalah tidak adil sama sekali. Grossly unjust, Yang Berhormat Menteri. Ianya telah mendahului prosiding, ianya belum disiasat dan diteliti oleh Jawatan Kuasa, dan ini merupakan jalan pintas kepada proses keadilan dan hak bersuara seseorang ahli Dewan. Tan Sri Speaker, saya ingin merujuk kepada usul yang pernah dibawa terhadap Bukit Gelugur, di mana Bukit Gelugur, apabila usul ini dibawa oleh kerajaan, dalam usul itu berbunyi, hendaklah dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Dewan untuk membuat penentuan sama ada kenyataan yang dibuat oleh ahli Bukit Gelugur itu boleh dirujuk ataupun melanggari mana-mana undang-undang. Itu sepatutnya usul yang perlu dibawa oleh kerajaan. Ini menunjukkan kerajaan dalam keadaan tergopoh gapah untuk mengenakan hukuman terhadap Permatang Pauh atas desakan APCO dan Zionis Israel. Dan saya tidak silap kalau menyatakan ada wakil APCO yang hadir dalam persidangan pada pagi ini. Mengapa pegawai-pegawai APCO hadir dalam persidangan pada pagi ini? Apakah pembahas-pembahas daripada UMNO akan bersuara dengan suara Zionis Israel mempertahankan mereka?
Tan Sri Speaker, kenyataan Permatang Pauh tidak mengelirukan Dewan. Malahan kenyataannya cukup jelas bahawa pentadbiran Perdana Menteri yang baru membayar APCO untuk menjenamakan semula pentadbirannya. Kerajaan juga sudah mengesahkan bahawa sejumlah 77 juta ringgit telah dibayar kepada APCO untuk perkhidmatan strategi komunikasi yang menyeluruh untuk tempoh setahun. Hujah bahawa kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian dengan APCO hanya dalam bulan Ogos 2009, manakala slogan Satu Malaysia diperkenalkan dalam bulan April 2009, juga telah dijawab secara tegas dan berfakta oleh Permatang Pauh. Kita boleh rujuk kepada penyata resmi Dewan Rakyat bertarikh 30 Mac 2010, muka surat 38 dan 39, berkenaan penglibatan main tim Sdn Berhad sebagai sebahagian daripada modus operandi APCO di Malaysia. Tuduhan dalam usul bahawa dakwaan Permatang Pauh sangat serius memang benar, Tan Sri. Kerana kita melihat ini bukan sahaja isu Satu Malaysia, Satu Israel, tetapi persoalan yang lebih serius yang perlu dibahaskan dalam Dewan Yang Mulia ini ialah keselamatan negara kita telah dibolosi oleh pemimpin APCO yang menjadi tunjang kepada Zionis Israel atas permintaan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi kerajaan hanya menyempitkan skop perbahasan kita pada pagi ini kepada soal Satu Malaysia, Satu Israel. Bagi saya, Tan Sri Speaker, ini adalah usaha terancang UMNO untuk menutup segala maklumat yang didedahkan oleh Permatang Pauh berhubung soal keselamatan dan kedaulatan negara kita dan mengalihkan pandangan rakyat daripada isu pokok, iaitu keselamatan negara. Hujah Permatang Pauh juga telah disokong dengan dokumen yang kuat dan fakta yang jelas. Fakta yang diperincikan dalam 3 sesi dalam Dewan Yang Mulia ini, iaitu dalam perbahasan usul menjunjung kasih atas ucapan titah diraja pada 17 Mac, kemudian disusuli dengan bukan Permatang Pauh akur untuk memberikan penjelasan, tetapi diarah oleh Dewan ini supaya Permatang Pauh memberikan keterangan, dan Permatang Pauh menyambut cabaran itu dengan berani dan tegas pada 30 Mac yang lalu. Dan sekali lagi Permatang Pauh tampil dengan berani dan berprinsip menggemparkan Dewan ini pada 6 April 2010 ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan tambahan. Semua dokumen dibentangkan, semua fakta diperincikan, tetapi masalah yang kita hadapi hari ini ialah Perdana Menteri tidak berani tampil dalam Dewan untuk menjawab semua pertuduhan-pertuduhan ini. Malahan Permatang Pauh telah mencabar Perdana Menteri untuk tampil dalam Dewan ini bagi membuat penjelasan berhubung hubungan APCO Israel dengan APCO Malaysia. Saya merujuk kepada Hansard bertarikh 30 Mac 2010 dalam muka surat 38, Tan Sri Speaker. Saya quote, "Apa mungkin Perdana Menteri hadir di Dewan dan menyatakan secara tegas bahawa tidak ada mana-mana individu yang ada kaitan dengan APCO atau firma bersekutu APCO atau dengan APCO penasihatnya yang terlibat dengan gagasan Satu Malaysia." Gesaan ini sudah dibuat. Mengapa Perdana Menteri lebih berminat untuk berkempen di Ulu Selangor daripada menjawab fakta-fakta yang telah dibentangkan oleh Permatang Pauh dalam Dewan Yang Mulia ini? Tidak pernah Perdana Menteri turun berkempen. Ini membuktikan bahawa UMNO dan BN terdesak untuk memancing undi dalam pilihan raya kecil Ulu Selangor. Tan Sri Speaker, berdasarkan kepada fakta yang telah dibentangkan oleh Permatang Pauh dalam Dewan ini, yang belum disanggah
yang tidak disanggah dan tidak berani disanggah oleh menteri dan juga Perdana Menteri, maka kami membuat kesimpulan yang menasabah reasonable inference bahawa slogan Satu Malaysia mempunyai kaitan dengan penglibatan ADCO menjenamakan Satu Israel ketika pemerintahan Eropah, Ehud Baharat. Apakah kesimpulan yang menasabah ini boleh disabitkan dengan kesalahan mengelirukan Dewan?